Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sekarang ni kita telah pun masuk pada chapter 3 topik 3 iaitu perolehan projek ataupun projek procurement ataupun projek procurement. Okey. Apakah dia projek procurement? Right, kita akan tengok. Okay, project procurement. What is this all about? It is about delivery the project can define as a process of obtaining a range of construction service and supply in order to deliver a construction solution to an identified needs. Okay, itu adalah dia punya, kita boleh definisikan procurement ini sebagai satu proses untuk kita mendapatkan servis ataupun supply di dalam untuk kita menguruskan projek sesuatu projek pembinaan untuk mencapai objektif dalam construction ataupun construction solution to identify needs yang telah ditentukan dia punya keperluan untuk menyiapkan projek tersebut. Okey, jadi kita pergi kepada ini. Secara basicnya dia ada untuk perolehan projek ni, secara basicnya dia ada pre-construction dan juga construction lah. Di dalam pre-construction dia ada initiations, kemudian dia ada feasibility studies, design, tender. Ini adalah di bawah pre-construction. Okay, kalau kita tengok initiations, dia ada dekat sini, dia ada project brief. Okay, kemudian di bawah feasibility studies dia ada concept design dan juga authorities policy. Dekat sini kita kena ada feasibility study berkenaan dengan konsep design dan juga authorities polisi yang terlibat di dalam kita untuk merealisasikan projek tersebut. Kemudian design. Okay, design kat sini dia adalah schematic design, detail design dan juga approval dekat bahagian design ni. Okay, kena menyediakan schematic design, dia punya detail design dan juga mendapatkan pengesahan. Kemudian untuk tender, okay, tender kat sini dia ada call ataupun open tender dan juga tender report. Kat sini adalah penyediaan tender lah. Okey, kemudian di peringkat construction, kat sini kita ada letter of acceptance. Kat sini kita dah lantik kontraktor sebab kita dah open tender ataupun call tender. So kita akan buat letter of acceptance untuk kontraktor yang telah dilantik dan construction akan berjalan dekat sini. Construction akan berjalan. So kemudian selepas construction dia akan commission and handover. Okey. So dekat sini dia akan ada certificate of practical completion, certificate of fitness. Okey. Kemudian dalam tempoh ini dia akan ada defect liability period. Okey, sekiranya ada kecacatan pada bangunan itu, kontraktor tu haruslah repair kembali. Dah siap repair semua, so barulah kita akan keluarkan certificate of completion making good defect. Sini ini adalah secara basic sequence of procurement project lah kat sini . So basic kita ada pre-construction dan juga construction. Okay, kita tengok kat sini the categorizations of the project procurement system. So kita ada 3 type of the procurement system. First kita ada separate and cooperative. Ataupun di bawah ni adalah traditional method, ataupun kita ada integrated design and build. Dekat bawah ni ada design and build ataupun variants of design and build. Di bawah variants of design and build dia akan pecah, dibahagikan kepada package deal,
develop and constructs. Kemudian ini biasanya turnkey lah. Okey, kemudian yang ketiga, procurement system yang ketiga adalah management oriented. Management oriented, so biasanya kita tengok dekat bawah ni dia ada management contracting, pengurusan untuk kontrak, design and manage, design and manage, kemudian construction management. So ini adalah kita ada tiga jenis type of procurement system. Jadi ketiga-tiga ini ada dia punya advantage dan juga disadvantage. Kita akan tengok satu persatu apakah dia advantage dan juga disadvantage bagi ketiga-tiga sistem procurement ini. So pertamanya kita akan lihat dahulu adalah separate procurement system. Okey, apakah dia separate procurement system ini? Known as a traditional system or conventional system or design bid bill. Okay, consultant design and carry out financial management. Consultant dia akan design dan juga dia akan menguruskan juga dari segi kewangan, pengurusan kewangan. Kemudian contractor manage the production system. Manakala contractor pula dia akan menguruskan bahagian production process ataupun menguruskan dari segi peringkat phase of construction. Okey, kemudian separate of responsibility, ini kita boleh tengok dia punya diagram untuk separate procurement system. So ini adalah dia punya diagram. So kat sini client consultant responsibility. So kita pecah kepada dua tadi. Dia punya basic sequence untuk procurement. Yang pertamanya adalah pre-construction dan juga construction. Cumanya kalau untuk sistem separate procurement ini, kita boleh tengok kat sini pre-construction ini akan diambil alih oleh client consultant responsibility. Ini adalah di bawah tanggungjawab client consultant. Manakala untuk peringkat construction akan dipertanggungjawab oleh kontraktor. Ini dia punya bidang kuasa dia lah, bidang kuasa. Okey. Jadi untuk client consultant responsibility dia akan lakukan kerja-kerja seperti initiation, feasibility studies, design, tender. Kemudian kalau untuk kontraktor dia akan melakukan construction dan juga commission and handover. Okey, kemudian basic karakteristik untuk separate procurement system ini biasanya adalah seperti berikut. Yang pertamanya adalah project delivery is sequential process. Project delivery ini adalah mengikut urutan yang biasa. Okey, kemudian design must complete before work commencement on site. Jadi untuk sistem ini dari segi kerja-kerja pre construction tadi, iaitu untuk design tadi, proses design mesti siap dahulu, barulah kerja-kerja pembinaan tadi akan berjalan. Ini untuk sistem procurement, separate procurement. Maknanya kena design tu siap dulu, barulah kerja-kerja pembinaan tadi dijalankan. Okey, dan yang ketiga, responsibility for managing is project divide between client, consultant and the contractor. So biasanya responsibility macam kita tengok tadi, dia punya diagram tadi, dia pecah, responsibility tadi pecah kepada dua parties. Yang pertama tadi consultant, client consultant, dan yang kedua adalah contractor. Reimbursements, reimbursement ataupun bayaran balik. Client consultant dia akan claim dia punya fees dan juga expenses. Manakala untuk contractor dia akan kita akan paid for the work complete. Sebab kerja dah siap, baru kita akan bayarlah kepada contractor. Separate procurement system, usually is based open rigid separate of design and construction. Based on berdasarkan kepada rigid separation of design and construction tadi. The system is sequential in nature. It start with the client appointing design consultant to prepare complete design
and tender document before tender invitation is made. Jadi kat sini dia akan bermula selepas klien membuat lantikan konsultan reka bentuk untuk prepare design dan juga dokumen tender, okey, sebelum kita invitation is made, sebelum tender invitation, sebelum penawaran tender tadi dibuat. Okey, kemudian kita boleh tengok dia punya relationship between contractual and function. Okey, contractual and function relationship. Kat sini kita boleh tengok tadi kita ada dua parties, iaitu consultant dan juga main contractor. So ada tiga kat sini, client, consultant dan juga main contractor. Okey, jadi yang ini, yang color biru ini adalah contractual relationship. Okey, manakala untuk client dia akan membuat lantikan konsultan untuk urusan reka bentuk dan juga dokumen tender, manakala klien juga akan melantik kontraktor, main kontraktor untuk melakukan kerja-kerja pembinaan. Manakala dekat sini main kontraktor akan melantik subkontraktor di bawah main kontraktor tersebut. So dia akan ada kontrak, dia akan ada kontrak lah di sini di antara subkontraktor dan juga main kontraktor. Manakala untuk functional ini, dia akan functional tadi, subkontraktor dia akan berhubung dengan main kontraktor akan berhubung dengan konsultan dan juga klien. Okey, itu adalah untuk separate procurement. Separate procurement. So kita tengok apakah dia punya advantages of the separate procurement. First, price competition. Price competition. Yang kedua, total cost is known before construction start. Okay. Dan yang ketiga adalah consultant has full control of the design process, manakala well documented approach. Kemudian yang keempatnya adalah well documented approach used in most government project. Biasanya dokumen yang bagus biasanya untuk projek government lah. Okey, disadvantage pula long time. So untuk procurement system yang ini dia makan masa lah. Kemudian design does not benefit from construction expertise. Conflict between owner, contractor and consultant maybe akan berlaku lah konflik antara tiga parties tersebut, owner, contractor dan juga consultant. This method is fine where the project is clearly definable, design is complete, time need to be shortened, and changes are unlikely to occur during construction. Okey, jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada integrated procurement system ataupun fast track system. Yang kedua adalah jenis integrated procurement system ataupun kita kenali sebagai as a fast track system. Okey, kita tengok kat sini fast track project. Okey. Fast track project is the term commonly used for project that must be complete in the earliest possible time. Okay. Kemudian construction would overlap design. As soon as a portion of the design is complete, then construction would is started. Untuk fast track project ini biasanya dia boleh siap, project tadi boleh siap dengan cepat. Disebabkan oleh construction would overlap. Construction would overlap, maknanya construction dia boleh overlap dengan design. Maknanya design, sebelum design tadi complete, construction dah boleh start. Jadi sebab itu dia boleh menyebabkan masa, sebab itu kita kenali sebagai fast track project kat sini ya. Okay, fast track project can be performed under BD or CM method of the project delivery. Okay. Contractor management. CM ni adalah contractor management.
Okay, fast track apply to project that are schedule driven at the request of the owner. For example, the owner may want to complete a process plan at the earliest possible date in order to produce and market a project products before a competitor, or a business may want to complete a building by a specific date to accommodate a special event. Jadi yang ini untuk bagi projek yang memerlukan tempoh masa yang singkat lah untuk dia, contoh tadi untuk dia pasarkan dia punya produk ataupun kena siapkan sesuatu projek tu dengan cepat untuk menjalankan event, special event yang tertentu lah. Jadi sesuai lah untuk projek-projek yang mempunyai duration yang singkat, jadi dia boleh pakai kaedah boleh menggunakan kaedah perolehan fast track project. Okey, kemudian design and build. Okey, fast track. Okey, design and build. Okey. Ataupun kita yang kedua ni adalah design and build lah, fast track, ataupun kita panggil dia sebagai design and build lah. Di mana design and build ini dikendalkan di Malaysia pada tahun 1983. A single organisation is responsible for performing both design and constructions. Okay, fixed price contract for design and construction. Two parties exist, client and contractor. Consultant may employed by client as well as by contractor. Okey, jadi design and build ni biasanya dia single organisation lah, dia maknanya satu saja organisasi yang dipertanggungjawabkan untuk perform kedua-dua dari segi design dan juga construction lah, satu saja organisasi yang akan menguruskan reka bentuk dan juga construction. Okey, jadi yang untuk design and build ni fixed price contract lah, dia akan membuatkan menyediakan kontrak yang harga tetap, okey, untuk design dan juga construction. So ini akan melibatkan dua partis, iaitu klien dan juga kontraktor. Dan yang ini biasanya konsultan dia akan bekerja di bawah klien ataupun konsultan akan bekerja di bawah kontraktor. Konsultan bekerja di bawah klien, biasanya dia akan involve dengan membantu klien untuk prepare need statement dan juga pre-bid document. Manakala apabila konsultan itu bekerja di bawah kontraktor, biasanya untuk preparing detail design and specification lah. Okey. Okay, kita tengok perlahan secara design and build ini. Okay, kat sini dia akan ada initiation, kemudian feasibility study, standard documentation. Ini adalah di bawah client and consultant responsibility. Manakala untuk concept design, tendering and contracting, construction, design detail dan juga commission and handover dipertanggungjawabkan oleh kontraktor. Di sini adalah contractor responsibilities. Okay, tender submit complete proposal for the design and construction of the project. Okay, kat sini dia akan ada tender document. Tender document ni submit untuk kontraktor ini melakukan design dan juga construction. Okay, dia kena submit kat sini ya, sebagai proposal lah untuk reka bentuk dan juga pembinaan. Okey. Proposal of the project are based on the need of statement issued by client. Biasanya proposal project ni based on need statement issued by client tadi, yang dibantu oleh konsultan lah. Okey. Perolehan secara design and build. Okey, kalau kita tengok kat sini dia punya struktur organisasinya. Kat sini yang paling besarnya, yang paling tinggi adalah client. Kemudian dia ada client agent, main contractor. Okey, main contractor. So kat sini dia akan ada contractor project team. Okey, contractor project team ni dia akan adalah main contractor ni dia akan
melakukan kerja-kerja design dan juga construction. Jadi dia perlu ada dekat kontraktor project team ni mesti ada engineer untuk melakukan reka bentuk, architecture, engineer architecture dan juga quantity surveyor ni adalah untuk dari segi kerja-kerja konsultansi lah. Manakala untuk contractor manager ini adalah untuk phase of construction. Okay, dia ada dekat sini contractor manager, dia ada contractor site team, kemudian dia ada site supervisor, support staff, site engineer dan juga site manager. So ini dia punya contractual relationship. Okay, ini adalah yang ada contractual relationship adalah antara client agent dan juga main contractor. Okay, yang lain adalah organization relationship. Okay, apakah dia punya advantage? Advantage untuk design and build procurement system. Yang pertama, single point responsibility for both design and construction process. Mana satu saja organisasi yang akan menguruskan design dan juga construction process. Price is fixed. Harga tadi akan fix, tetap. Okay. Kemudian minimum owner involved. Kat sini owner kuranglah terlibat dalam proses reka bentuk dan juga constructions. Kurang tu maksudnya dia terlibat tapi tidak begitu banyak lah. Bila owner terlibat dengan lebih banyak, mungkin akan mengganggu proses reka bentuk dan juga construction. Okay, coordination between design and construction. Okay, menyelaras di antara design dan juga construction. Overlapping of the design and construction process could reduce time. Jadi apabila kita overlap design dan juga construction proses tadi, dia akan menjimatkan masa lah. Maknanya sebelum design tu tak ada siap, kerja-kerja pembinaan dah boleh berjalan sebab dia overlap. Manakala untuk disadvantage untuk design and build ini, yang pertamanya adalah project cost could be higher than the traditional system. Okay, high risk to contractor and more cost for owner. Design build contractor may reduce quality to save cost. Biasanya kontraktor dia akan cuba jimatkan kuantiti, reduce quality. Dia akan cuba reducekan quality untuk save cost, untuk dapatkan keuntungan yang lebih banyak. May reduce lah. Okay, the system is not very accommodate to change. Okay, ni comparison, comparing design build to the traditional design build model. Okay, kat sini macam mana kita boleh nampak perbezaan di antara kaedah tradisional dan juga design and build process. Manakala untuk kaedah tradisional, project authorized owner, okay, project scope dekat sini, owner dia akan brief project scope, kemudian dia akan design activities, kemudian final design activities, kemudian dia akan buat low bid procurement, kemudian barulah dia akan award construction contract, dan barulah proses construction tu dia akan berjalan dan project complete. So panjang proses kat sini untuk tradisional ni. Okay, sebab dia perlu siapkan dahulu dia punya reka bentuk, baru kita akan menjalankan construction. Manakala untuk design and build, dia lebih jimat. Kenapa? Okay, project authorized owner, dia akan project scope, kemudian dia akan prelim layout, okay, kemudian owner kat sini, kemudian barulah dia akan design untuk design build ni. Dia boleh overlap. Final design dia akan, sebelum final design siap, construction dah berjalan sebab dia overlap. Okay, overlap. Apabila overlap, so kita akan boleh save time kat sini. Projek boleh siap lebih awal berbanding dengan kaedah tradisional. Itulah comparison di antara design build dan juga traditional design build model. Okay. Okey, manakala kita tengok sistem yang ketiga, management contracting procurement. Ini adalah sistem procurement yang ketiga, management contracting procurement. Okey. Okey, jadi kat sini the owner
Okey, untuk management contractive procurement ini, the owner appoint management contractor ataupun MC to manage and coordinate the design and construction phase. Okay, MC ataupun management contractor is a firm outside the owner organisation that act as the agent for the owner. Jadi owner dia akan lantik satu syarikat luar untuk organize, untuk organize sebagai agent kepada owner lah. Okay, MC ataupun management contractor has a direct contractual with the client and receives fee for the service. Dia akan claim fees untuk dia punya servis lah. Servis MC tadi dia akan menerima direct contract daripada klien lah untuk menolong klien untuk managekan dari segi design dan juga construction phase tadi. MC enter into contract ataupun management contractor entering into contract with the individual trade contractor lah. Okay, the MC management contractor organisation perform no design or no construction but assist the owner. Ini dia punya tanggungjawab MC ataupun tanggungjawab management contractor ni adalah dia tidak ada melakukan reka bentuk ataupun pembinaan, tetapi dia akan menolong owner untuk memilih syarikat satu ataupun lebih daripada satu syarikat untuk reka bentuk, dan juga akan memilih syarikat kontraktor untuk build projek tersebut, untuk bina projek tersebut. Okay, work are divided into package and each package is let out separately on competitive tender. So biasanya dia akan divide pada package, di mana package ini tidak termasuklah di dalam competitive tender lah. Okay, suitable for large project with specific objective. Dia sesuai untuk projek yang besar dan juga specific objective. Okay, untuk jenis inilah, untuk jenis procurement, jenis management contracting. Okey, kita tengok dia punya dari segi diagram untuk perolehan secara pengurusan. Okey, kat sini management procurement system. So kita boleh tengok kat sini client consultant responsibility. Dia start daripada initiations, feasibility studies, tender document and client request. Okey, kemudian CM dia akan bertanggungjawab di sinilah. Okey, contractor management dia akan dipertanggungjawabkan untuk concept design, bidding and contracting. Kemudian constructions, detail design and ataupun shop drawing, kemudian commissioning and handover. So CM contractor management ini akan dipertanggungjawabkan untuk melantik konsultan untuk menyediakan design, okey, dan juga melantik kontraktor untuk melakukan pembinaan. Okey, so kita tengok kat sini untuk yang ni owner. So dia akan ada kontraktor manager. So dia akan menolong klien untuk melantik konsultan, arkitek and engineer untuk melakukan kerja-kerja design. Kemudian construction manager pun akan melantik kontraktor lah untuk melakukan kerja-kerja pembinaan. Okey, so kita pergi kepada, so kalau kita tengok kat sini pre-construction, daripada atas, daripada sini ke sini adalah pre-construction, manakala dekat bawah ni adalah construction process. Okey, dekat bawah daripada sini adalah construction process. Okey, so advantage dia, apakah advantage untuk procurement secara management ini? Advantage pertama adalah centralized responsibility. Okay, allow for foreseeable early start to construction. It allow overlapping of design and construction process. Untuk yang management ini pun dia
boleh dibenarkan untuk overlap. Maknanya sebelum design tu siap, dah boleh menjalankan construction. Okay, the system is adaptive to design changes during the construction process, promote buildability. So yang ni mungkin akan adapt lah, dia akan adapt perubahan reka bentuk, perubahan reka bentuk dia akan adapt. Okay, semasa construction process. Okay, so disadvantage kat sini apabila ada perubahan kepada plan, kepada reka bentuk, so price tadi kita tidak akan dapat tahulah. Okay, in advance construction. In advance construction kita tak tahu berapakah kos keseluruhan projek ini. Mungkin ini disebabkan oleh berlakunya perubahan kepada reka bentuk. The system is not suitable for those client who lack experience. Jadi tidak sesuai untuk klien yang tidak ada pengalaman. Not suitable for small project, dan juga tidak sesuai untuk projek yang kecil. Okey, jadi kita tengok ialah sekali adalah selection of procurement method. Macam mana kita nak pilih procurement method? So tadi kita ada 3 procurement. Yang pertama tadi adalah separate procurement, yang kedua design and build, dan yang ketiga adalah management procurement. Okay, yang pertama tadi traditional, yang kedua design and build, dan yang ketiga adalah management procurement. Macam mana kita nak pilih? Sama ada kita nak pakai yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. So untuk memilih ni, project manager atau PMC play a major role. Jadi memain peranan yang penting dalam menasihati klien untuk memilih procurement system yang sesuai, yang boleh diterima. Dalam kita memilih procurement, yang pertamanya kita kena procurement should be meeting the need of the client and type of project. Jadi dia perlu mengenal pasti keperluan klien dan juga jenis projek tersebut. Yang kedua, relations to the expertise available within the client organisation, resource and facility. So kita kena lihat kita punya kepakaran yang ada di dalam organisasi klien dan juga resource yang ada pada klien dan juga facility yang ada pada klien tersebut. So kita mungkin boleh matchkan dengan procurement yang sesuai dengan kapasiti yang ada pada klien tersebut. Client must decide the relative importance of the 3 criteria. So ini adalah kena decide, dia ada 3 kriteria yang penting. Yang pertama adalah time, yang kedua cost, dan yang ketiga performance ataupun quality. Untuk time ini, early completion may be achieved. So time ni dia akan melihat berapakah masa yang paling awal yang boleh disiapkan. Construction start before design is complete. Maknanya kalau untuk yang ini kita perlu start start construction sebelum design tadi complete. Dari segi cost pula, construction start before the cost fix. Construction dah start sebelum kita mengetahui cost yang tetap. Yang mana yang kat sini cost forecasting become critical lah. Untuk ramalan cost tadi adalah menjadi satu yang kritikal lah. Okay, kemudian perform ataupun quality ini, the quality and perform characteristic determine the project time and cost. Maknanya untuk performance dan juga quality ini biasanya kita boleh tentukan berdasarkan kepada project time dan juga cost. Jadi selesai untuk chapter yang ketiga, yang mana kita telah mengetahui, kita telah belajar, kita telah belajar berkenaan dengan perolehan projek ataupun project procurement, yang mana kita ada 3 kategori project procurement system. Yang pertama tadi adalah separate and cooperative ataupun traditional method. Okay. Yang kedua adalah design and build method. Yang ketiga adalah management oriented. Kita dah tengok satu persatu dia punya advantage dan juga disadvantage setiap sistem, 3 sistem tersebut. Jadi untuk memahami lebih mendalam, pastikan anda membaca slide ini yang saya letakkan di dalam author. So anda boleh download dan baca semula berkenaan dengan topik 3 ini. InsyaAllah anda akan dapat faham
dengan lebih tepat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.